Selamat datang semua. Anda bersama saya, Cikgu Lau. Sekarang saya akan membincangkan untuk bab 6 sejarah tingkatan 4 iaitu ancaman komunis dan peristiharan darurat. Sebelum itu, kita fahami dulu sinopsisnya. Berkembangnya pengaruh komunis di Malaysia berlaku sebelum meletusnya Perang Dunia Kedua. Tindakan komunis pada ketika itu adalah untuk melumpuhkan ekonomi negara dan menggugat kestabilan politik. Matlamat komunis ialah merampas kuasa daripada British dan menggantikannya dengan Republik Komunis. Namun, British berjaya menawan hati dan fikiran rakyat untuk bersama-sama membanteras komunis. Dan darurat membawa kesan dari segi aspek politik, ekonomi dan sosial. Sekarang kita masuk kepada intipati pembelajaran. Pertama, kita akan belajar mengenai latar belakang pengaruh komunis di negara kita. Kedua, ancaman komunis di negara kita. Ketiga, usaha menangani ancaman komunis. Dan empat, kesan zaman darurat terhadap negara kita. Seterusnya kita akan belajar mengenai elemen kewarganegaraan dan nilai sivik. Pertama, kepentingan sikap berhati-hati dalam menghadapi anasir yang akan menggugat kestabilan negara. Kedua, kepentingan mempunyai pemikiran yang strategik. Ketiga, kepentingan menjamin keamanan negara. Dan yang keempat, kesediaan untuk berkorban demi negara. Seterusnya, dari konteks kemahiran pemikiran sejarah, pelajar-pelajar akan memahami kronologi perkembangan pengaruh komunisme di negara kita. Kedua, meneroka bukti ancaman komunis di negara kita. Ketiga, membuat interpretasi usaha membanteras ancaman komunis di negara kita. Keempat, membuat imajinasi tentang ancaman komunis di negara kita. Dan yang kelima, membuat rasionalisasi perang saraf untuk keamanan negara. Seterusnya, kita akan masuk kepada subtopik 6.1 iaitu kemasukan pengaruh komunis di negara kita. Kita akan melihat kepada tiga aspek iaitu pertama, kemasukan pengaruh komunis dari China. Kedua, kemasukan pengaruh komunis dari Indonesia. Dan yang ketiga, penubuhan Parti Komunis Malaya. Baik, sekarang kita akan lihat dahulu apakah maksud komunisme. Komunisme bermaksud ideologi yang diasaskan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Karya mereka ialah Komunis Manifesto dan Gas Kapital. Komunis ialah fahaman politik yang menjadikan ekonomi dan barang pengguna sebagai milik negara. Cubaan penyebaran ideologi ini bermula pada 1920-an dan negara yang terlibat dalam penyebaran ini ialah China dan Indonesia. Baik, sekarang kita lihat kepada kemasukan pengaruh komunis dari China. Ideologi ini dibawa masuk pada awal 1920-an melalui Parti Kuomintang KMT iaitu yang beribu pejabat di China. Pada tahun 1924, cawangan KMT ini ditubuhkan di Muar, Melaka, Seremban, Kelang, KL dan Sungai Petani. Main School satu lagi pertubuhan oleh orang Hailam di bawah arahan Parti Komunis China. Pada tahun 1927, perpecahan berlaku antara KMT dan PKC. Pada tahun 1928, Parti Komunis Nanyang iaitu PKN ditubuhkan atas arahan The Communist International di Moskow. PKN juga tidak berjaya.
maka Parti Komunis Malaya PKM telah ditubuhkan atas arahan Kuomintang. Seterusnya, kita lihat pula kepada faktor kemasukan pengaruh komunis dari Indonesia. Pada tahun 1920, beberapa orang pemimpin komunis dari Indonesia seperti Tan Malaka, Alimin, Moiso dan sebagainya telah menyebarkan fahaman komunis di seberang perai Pulau Pinang, Perak Utara dan Kedah. Kegagalan Parti Komunis Indonesia menguasai Pulau Jawa menyebabkan PKI berusaha untuk membuka cawangan di Tanah Melayu. Namun begitu, usaha mereka tidak mendapat sambutan daripada orang Melayu kerana komunis menggunakan kekerasan untuk mencapai matlamat mereka. Baik, sekarang kita lihat kepada penubuhan Parti Komunis Malaya. Pada 30 April 1930, PKM ditubuhkan di Kuala Pilah. Mereka bergerak melalui Kesatuan Sekerja, Penerbitan Akhbar dan Sekolah Cina untuk mengukuhkan pengaruh komunis. Pada zaman pendudukan Jepun, PKM telah bertindak bekerjasama dengan British dalam memerangi Jepun. Mereka juga membentuk Malayan People's Anti-Japanese Army ataupun Bintang 3 pada tahun 1942. Selain itu, mereka juga menerima bantuan senjata, latihan, kewangan, bekalan logistik dan perubatan daripada pihak British. Okey, pelajar, kita lihat selepas Jepun menyerah kalah, apakah yang berlaku ketika itu? Jadi, berlakunya kekosongan politik di Tanah Melayu kerana British telah lambat kembali ke Tanah Melayu. Oleh itu, Bintang 3 mereka telah keluar dari hutan dan membuat kacau. Mereka kejam dan membunuh orang Melayu, Cina dan India yang pernah bersubahat dengan Jepun. Apabila BMA mengambil alih pentadbiran di Tanah Melayu, MPAJA dibubarkan pada 1 Disember 1945. Walau bagaimanapun, PKM dibenarkan bergerak sebagai sebuah pertubuhan yang sah di Tanah Melayu. Keadaan ini memberikan peluang kepada PKM untuk mempengaruhi beberapa pertubuhan tertentu dengan ideologi komunis. Seterusnya, PKM menyusup dalam Kesatuan Sekerja iaitu Pan Malayan Federation of Trade Unions. Menjelang bulan Disember 1947 hingga Mei 1948, Komunis berjaya menguasai 335 kesatuan sekerja dan menyusup dalam PKMM, MDU dan Putera AMCJA. Oleh sebab pergerakan komunis mengancam ekonomi dan keselamatan negara, maka British bertindak meluluskan Trade Unions Ordinance No. 9 of 1948. Ordinan ini menyekat pengaruh komunis dalam kesatuan sekerja dan akhirnya mengharamkan PKM. Seterusnya, kita sambung kepada subtopik 6.2 iaitu ancaman komunis di negara kita. Kita lihat kepada pengenalan. Jadi, gerakan komunis antarabangsa telah menganjurkan dua persidangan di Kalkutta, India, iaitu Persidangan Kongres Belia Asia yang berlangsung pada 19 Februari 1948 hingga 25 Februari 1948. Manakala persidangan Parti Komunis India diadakan pada bulan Mac 1948. PKM turut menghantar wakil ke persidangan tersebut. Jadi dalam persidangan ini, pengikut komunis di kawasan yang dijajah digesar supaya memperhebat perjuangan menentang kuasa imperialis di setiap negara Asia. Berikutan daripada itu, Jawatankuasa Eksekutif Pusat PKM telah mengambil keputusan untuk melancarkan perjuangan bersenjata bagi menubuhkan Republik Komunis di Tanah Melayu.
Jadi tindakan komunis melancarkan perjuangan bersenjata menyebabkan British mengisytiharkan darurat. Untuk subtopik yang seterusnya, kita akan belajar mengenai perisytiharan darurat dan tindakan komunis. Perisytiharan darurat dilaksanakan ketika itu adalah untuk membanteras ancaman komunis yang semakin ganas. Tindakan komunis pula ketika itu, mereka telah melakukan aktiviti seperti melumpuhkan ekonomi, merosakkan infrastruktur, mengancam keselamatan rakyat dan mengancam pasokan keselamatan. Sekarang kita teruskan kepada perisytiharan darurat. Kita lihat kepada peristiwa yang menyebabkan perisytiharan darurat. Okey, pada 16 Jun 1948, komunis telah membunuh 3 orang pengurus ladang Eropah di Sungai Siput, Perak. Komunis telah membunuh Arthur Walker, iaitu pengurus ladang Ape Hill, dan juga John Ellison, pengurus ladang Ping Sun dan pembantunya Ian Christian. Berikutan dengan peristiwa tersebut, Sir Edward Gen, iaitu Pesuruhjaya tinggi British di Tanah Melayu, mengisytiharkan darurat. Undang-undang darurat dilaksanakan di kawasan tertentu di negeri Perak seperti di Ipoh dan juga Sungai Siput serta di Johor yang merangkumi daerah Muar, Keluang, Kulai dan Kelentong. Pada 17 Jun 1948, undang-undang darurat ini diperluas meliputi keseluruhan negeri Perak dan Johor. Seterusnya, pada 18 Jun 1948, undang-undang ini dikuatkuasakan ke seluruh tanah Melayu. Dengan itu, usaha membanteras ancaman komunis di Persekutuan Tanah Melayu bermula secara rasminya. Okey, kita lihat tindakan komunis ke atas tanah Melayu. Pertama, komunis telah melumpuhkan ekonomi. Sejak undang-undang darurat dikuatkuasakan, Lombong Biji Timah dan ladang getah menjadi sasaran utama serangan komunis untuk melemahkan ekonomi British. Dari tahun 1948 hingga ke tahun 1956, komunis telah menyerang 80 Lombong Biji Timah, antaranya di Perak, Selangor dan Negeri Sembilan. Mereka merosakkan pokok getah, kilang estet, rumah asap, rumah kongsi, kedai dan sekolah serta membunuh pekerja. Tindakan komunis ini menyebabkan pekerja Lombong dan ladang getah menderita. Selain mengganggu kerja harian di Lombong dan ladang, nyawa mereka turut terancam. Sekarang kita lihat pula tindakan seterusnya yang dibuat oleh komunis, iaitu komunis merosakkan infrastruktur. Komunis menjalankan pelbagai kegiatan sabotaj terhadap kemudahan asas, terutama sistem pengangkutan dan perhubungan. Mereka mengebom, merosakkan dan mengalihkan landasan kereta api. Kenderaan yang melalui jalan raya pula ditembak dan dibakar. Komunis turut mensabotaj kemudahan telefon dan telegraf serta merosakkan paip air. Seterusnya, mereka bertindak menyerang pekerja awam yang ditugaskan untuk membaiki jalan raya, memasang paip air, membina sistem pengairan dan pekerja yang menjalankan penyelidikan di tapak skim hidroelektrik. Keadaan ini menjejaskan kehidupan harian penduduk tempatan kerana infrastruktur tidak dapat diselenggara dengan baik. Seterusnya, kita lihat pula tindakan komunis yang ketiga, iaitu mengancam keselamatan rakyat. Komunis telah melakukan pelbagai tindakan ganas yang menggugat keselamatan rakyat pada ketika itu. Mereka telah menggugut, mensabotaj, menyerang, melakukan kekejaman, menganiaya, mencolek, merampas, membakar harta benda dan membunuh penduduk yang enggan bekerjasama. Contohnya, pada malam 5 Julai 1949, komunis mencampakkan
bom tangan di Siem Circus, Kampar, Perak. Akibatnya, seramai 46 orang cedera parah dan 4 orang telah mati. Tindakan komunis ini menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan kepada rakyat. Baik, seterusnya kita teruskan dengan tindakan komunis yang keempat, yang terakhir, iaitu komunis mengancam pasokan keselamatan. Parti Komunis Malaya (PKM) telah menyasarkan pasokan keselamatan dan menyerang balai polis. Tindakan ini dilakukan untuk mencetuskan keadaan yang huru-hara dan menunjukkan ketidakupayaan kerajaan untuk melindungi keselamatan penduduk ketika itu. Jadi, pelajar kamu boleh merujuk kepada jadual di bawah mengenai statistik anggota keselamatan yang telah terkorban dan tercedera pada tahun 1948 dan 1960. Seterusnya, kita sambung dengan subtopik 6.3, iaitu usaha menangani ancaman komunis. Jadi, kita lihat apakah usaha kerajaan ketika itu. Jadi, usaha kerajaan yang pertama adalah penguatkuasaan undang-undang darurat. Kedua, pemerkasaan pasokan keselamatan. Ketiga, pendaftaran kebangsaan dan kad pengenalan. Keempat, rancangan BRICS. Kelima, tawaran pengampunan. Keenam, kempen bulan rakyat melawan penjahat. Ketujuh, perintah berkurung. Kelapan, perang saraf. Dan yang terakhir adalah rundingan baling. Baik, di bawah langkah ataupun usaha penguatkuasaan undang-undang darurat, British telah mengambil pelbagai tindakan, antaranya termasuklah seperti yang berikut. Menahan sesiapa sahaja yang disyaki terlibat dalam pergerakan komunis tanpa sebarang perbicaraan. Kedua, mengenakan hukuman berat kepada sesiapa sahaja yang membantu komunis. Ketiga, mengetatkan undang-undang senjata api dengan mengenakan hukuman mati terhadap mereka yang membawa senjata api dan bahan letupan. Keempat, menggeledah rumah kediaman, memagar kampung, mengadakan perintah berkurung, mewujudkan kampung baru dan memindahkan serta menempatkan penduduk. Kelima, mengharamkan PKM dan parti politik berfahaman radikal, antaranya termasuklah AWAS, Ikatan Pembela Tanah Air dan seterusnya. Dan yang keenam, menangkap pemimpin gerakan radikal seperti Ahmad Bostaman, Ishak Haji Muhammad, Abu Bakar Al-Bakir dan Khatijah Siddiq. Baik, usaha British yang kedua adalah pemerkasaan pasukan keselamatan. Di bawah pasukan keselamatan terbagi lagi kepada 3 pasukan keselamatan seperti polis, tentera dan sukarelawan. Di bawah pasukan polis terbagi lagi kepada beberapa, contohnya cawangan khas, special constable, polis hutan, polis wanita, senoi perak dan auxiliary polis. Di bawah pasukan tentera, iaitu askar, terbagi lagi kepada pasukan askar Melayu, pasukan askar Commonwealth dan pasukan Sarawak Rangers. Okey, untuk yang terakhir adalah sukarelawan. Di bawah sukarelawan terdapat satu sahaja, iaitu Home Guard. Okey, baik. Sekarang kita pergi kepada huraian lebih lanjut mengenai tugas di bawah setiap polis ini. Jadi kategori yang pertama adalah cawangan khas. Jadi pada bulan Ogos 1950, Guy C. Maddox telah dilantik mengetuai badan perisikan ini. Beliau menubuhkan cawangan khas yang kemudiannya menjadi sebahagian daripada pasukan polis. Tugas risikan yang dilakukan oleh pasukan ini membolehkan pihak berkuasa mengetahui operasi PKM.
terdapat anggota pasukan yang menyamar sebagai komunis untuk mendapatkan maklumat tentang PKM. Selain itu, British juga mengambil ramai ahli cawangan khas dalam kalangan orang Cina untuk menjejak anggota komunis hingga kubu persembunyiannya. Sebagai sebuah badan perisek, cawangan khas ini memberikan sumbangan semasa darurat, dan kejayaan cawangan ini membuat penyusupan dalam organisasi PKM memudahkan pasukan keselamatan merancang tindakan terhadap PKM. Seterusnya adalah tugas Special Constable. Pasukan ini ditubuhkan pada tahun 1948 ketika rancangan BRICS sedang dilaksanakan. Seramai 24,000 orang Special Constable dilatih dan dihantar mengawal ladang dan juga kawasan Lombong. Mereka menjadi barisan hadapan dalam menghadapi ancaman komunis. Selepas itu kita lihat pula kepada tugas polis hutan. Pada asalnya, pasukan ini dikenali sebagai Flying Squad. Pada tahun 1951, pasukan ini dinamakan Jungle Squad dan kemudiannya Jungle Companies. Seterusnya, pada tahun 1953, pasukan ini disusun semula dan dinamakan Police Field Force, iaitu PFF. Pada 18 Oktober 1958, PFF dikenali sebagai pasukan polis hutan. Dan antara tugas mereka termasuklah memburu komunis, membuat rondaan di pinggir hutan, membawa bekalan makanan kepada pasukan yang bertugas di dalam hutan dan menjaga kubu, iaitu Jungle Fort. Baik, untuk polis wanita ditubuhkan pada bulan Ogos 1955. Dan ketika itu, Barbara D. Wentworth merupakan polis wanita pertama. Beliau ditugaskan melatih anggota baharu dan menyusun pasukan polis wanita. Baik, kita teruskan dengan Senoy Prat. Pasukan Senoy Prat ditubuhkan pada tahun 1956. Senoy Prat dalam bahasa Semai bermaksud sebagai orang perang. Mereka ditugaskan mengesan tempat persembunyian komunis di dalam hutan, dan anggotanya terdiri daripada orang asli suku Senoy, Semai dan Temuan. Mereka lebih dikenali sebagai The Silent Killers. Seterusnya yang terakhir adalah Auxiliary Police. Pada bulan Disember 1948, terdapat seramai 17,000 orang anggota Auxiliary Police di seluruh Persekutuan Tanah Melayu. Mereka mempertahankan bandar dan kampung daripada serangan komunis. Mereka juga membantu polis menentang ancaman komunis. Dan pada tahun 1956, anggota AP dijadikan Police Volunteer Reserve. Seterusnya kita lihat kepada pasukan keselamatan yang kedua, iaitu tentera. Baik, di bawah tentera terbagi kepada 3 cawangan lagi, 3 kategori, iaitu yang pertama, pasukan askar Melayu. Baik, pasukan ini ditubuhkan pada tahun 1933 dan tugas pasukan ini membanteras gerila komunis di dalam hutan. Pada masa yang sama, kerajaan melengkapkan tentera darat dengan pasukan meriam dan pasukan bantuan yang lain. Regimen Askar Melayu juga diperbesar daripada 3 regimen kepada 7 regimen. Pasukan ini mendapat prestasi cemerlang dalam usaha memerangi komunis, dan mereka bukan sahaja berjaya menumpaskan anggota komunis, malah memusnahkan kubu operasi komunis. Seterusnya, pasukan tentera yang kedua adalah pasukan askar Commonwealth. Kerajaan membawa masuk askar Commonwealth antaranya dari Britain, Australia, New Zealand, India, Afrika Timur, Kenya, Uganda, Rhodesia dan Fiji. Pada tahun 1954, terdapat seramai 25,000 orang askar Britain, 10,000 askar Gurkha, 1 batalion askar Afrika dan 1 batalion regimen Fiji ditempatkan di Tanah Melayu.
Pasukan askar ini turut membantu dalam usaha memerangi komunis di negara kita. Okey, kita teruskan kepada tentera yang terakhir, iaitu Sarawak Rangers. Pasukan ini terdiri daripada orang Iban dan tugas mereka adalah menjejak persembunyian komunis di dalam hutan, dan mereka mahir dalam selok-belok hutan. Cogan katanya, agik hidup, agik ngelaban, yang bermaksud selagi hidup, selagi melawan. Banyak kem dan markas komunis berjaya dimusnahkan oleh pasukan ini. Seterusnya kita lihat kepada pasukan keselamatan di bawah sukarelawan. Di bawah sukarelawan terdapat satu sahaja, iaitu Home Guard. Home Guard ialah pasukan pengawal kampung. Tugas mereka membantu menyekat pergerakan bekalan makanan dan ubatan daripada jatuh ke tangan komunis. Anggotanya diberikan latihan ketenteraan untuk mengawal kampung dan pekan. Pada bulan Julai 1951, terdapat sejumlah 79,000 orang Home Guard di Persekutuan Tanah Melayu. Mereka juga berjaya membantu dalam usaha mengamankan kampung dan melindungi pekerja lombong biji timah daripada serangan komunis. Seterusnya, usaha British yang ketiga dalam menangani ancaman komunis adalah melalui pendaftaran kebangsaan dan kad pengenalan. Di bawah Undang-Undang Darurat, kerajaan memperkenalkan sistem pendaftaran kebangsaan dan penggunaan kad pengenalan pada 23 Julai 1948 bagi mengawal pergerakan penduduk. Langkah ini diambil untuk memudahkan pihak keselamatan membezakan orang awam dengan komunis. Di bawah peraturan tersebut, setiap lelaki, wanita dan kanak-kanak yang berumur 12 tahun ke atas dikehendaki mendaftarkan diri dengan pihak berkuasa. Orang awam dikehendaki membawa kad pengenalan ke mana-mana sahaja. Ini adalah contoh kad pengenalan Persekutuan Tanah Melayu. Dan ini adalah anggota Special Constable sedang memeriksa kad pengenalan masyarakat tempatan. Seterusnya, gambar menunjukkan pemeriksaan kad pengenalan oleh anggota keselamatan dan anggota Special Constable sedang memeriksa kad pengenalan penumpang bas. Seterusnya, usaha kerajaan British dalam menangani ancaman komunis yang keempat adalah rancangan BRICS. Rancangan BRICS dilancarkan oleh Sir Henry Gurney, iaitu Pesuruhjaya Tinggi British di Tanah Melayu pada tahun 1950. Pada masa itu, Lieutenant General Sir Harold Rawdon Briggs pula dilantik sebagai pengarah operasi. Tujuan utama langkah ini adalah untuk memutuskan hubungan PKM dengan Ming Yuen yang membekalkan makanan, senjata, maklumat dan ubat-ubatan kepada PKM. Rancangan BRICS merupakan langkah yang berkesan untuk melemahkan pergerakan komunis. Ini adalah keadaan ataupun suasana di Kampung Baru, di mana penduduk setinggan yang tinggal di pinggir hutan ataupun dari kampung halaman telah dipindahkan ke kawasan Kampung Baru, di mana Kampung Baru ini dilengkapi dengan kemudahan tempat tinggal, bekalan elektrik, paip air, sekolah dan kemudahan kesihatan. Baik, seterusnya kita teruskan kepada usaha kerajaan British menangani ancaman komunis yang kelima, iaitu tawaran pengampunan. Jadi pada 6 September 1949, Sir Henry Gurney mengisytiharkan pengampunan kepada komunis supaya menyerah diri. Setiap hari, Radio Malaya menyiarkan syarat tawaran pengampunan. Poster juga ditampal di merata-rata tempat. Sebanyak 40 risalah dan 12 juta pas pengampunan diedarkan dalam bahasa Cina, Melayu dan Tamil. Penyebaran risalah ini dilakukan dalam pelbagai cara, termasuklah disebarkan melalui pengangkutan udara.
Iklan dan wayang gambar digunakan untuk membantu penduduk memujuk anggota komunis supaya menyerah diri. Seterusnya, langkah yang keenam adalah kempen Bulan Rakyat Melawan Penjahat. Pada 22 Disember 1949, Majlis Perundangan Persekutuan mengisytiharkan kempen Bulan Rakyat Melawan Penjahat. Penduduk berbilang kaum diseru supaya mendaftarkan diri secara sukarela dengan pihak berkuasa. Menjelang bulan Mac 1950, jumlah sukarelawan telah mencecah ke angka 435,905 orang. Sukarelawan ini terdiri daripada penduduk lelaki dan wanita daripada pelbagai sektor, termasuklah golongan profesional. Kempen tersebut berjaya melibatkan rakyat berbilang kaum yang bekerjasama menentang komunis. Pelaksanaan kempen tersebut dapat menggalakkan interaksi dan mengeratkan hubungan antara kaum. Seterusnya, kita lihat kepada usaha kerajaan British yang ketujuh, iaitu Perintah Berkurung. Perintah Berkurung ialah tindakan melarang penduduk keluar dari rumah dalam tempoh tertentu. Perintah Berkurung membolehkan pasukan keselamatan menjalankan operasi dengan lebih berkesan. Misalnya, pada bulan Jun 1951, penduduk di kawasan Lapis Johor telah dikenakan perintah berkurung untuk membolehkan pasukan keselamatan menjalankan operasi memburu komunis. Selain itu, perintah berkurung dikenakan terhadap penduduk yang enggan bekerjasama dengan pihak berkuasa untuk membantras ancaman komunis. Baik, usaha kerajaan British menangani ancaman komunis yang ke-8 adalah Perang Saraf. Di Perang Saraf ialah rancangan yang dilaksanakan oleh British untuk menghapuskan komunis melalui usaha memenangi hati dan fikiran rakyat. Pada tahun 1952, Templar dilantik menjadi pesuruhjaya tinggi British di Tanah Melayu. Beliau bertindak untuk memenangi hati dan fikiran penduduk Persekutuan Tanah Melayu. Beliau ingin menjadikan hubungan baik dengan penduduk tempatan supaya mereka bekerjasama dengan pihak kerajaan dan menyampaikan segala maklumat tentang komunis. Perang Saraf berjaya memujuk rakyat berbilang kaum supaya bersatu dan membantras ancaman komunis. Terdapat 7 perkara yang telah dilakukan oleh kerajaan British dalam Perang Saraf. Yang pertama adalah mengadakan lawatan. Templar telah mendampingi rakyat untuk mengetahui masalah dan pandangan mereka. Beliau melakukan sebanyak 122 lawatan ke sekolah, kampung, hospital, dispensari, bilik operasi, pondok polis, unit pasukan keselamatan, buruh, lombong, estet dan bersedia menerima perwakilan. Setiap lawatan mengambil masa 2 hari sehingga 3 hari. Seterusnya, dengan diiringi oleh isteri beliau melakukan 20 lawatan ke Kampung Baru dan Kampung Melayu. Sementara itu, isteri beliau menubuhkan cawangan Palang Merah, Pandu Puteri dan Pusat Komuniti. Usaha ataupun perkara yang kedua adalah melonggarkan syarat kewarganegaraan. Melonggarkan syarat kewarganegaraan bagi menarik kaum bukan Melayu menjadi rakyat Tanah Melayu. Langkah ini penting untuk mewujudkan bangsa yang bersatu. Kesannya, pada 14 September 1952, seramai lebih kurang 1.2 juta orang Cina dan 180,000 orang India layak menjadi warga negara. Seterusnya, langkah mengadakan pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur. Jadi kerajaan mengadakan pilihan raya tempatan pertama bertujuan menggalakkan penyertaan orang bukan Melayu dalam politik dan mendapatkan sokongan untuk menentang komunis. Usaha yang keempat adalah menawarkan hadiah wang tunai. Hadiah wang tunai turut ditawarkan kepada penduduk yang dapat menangkap atau memberikan maklumat tentang gerila komunis. Contohnya, sesiapa yang berjaya menangkap Chimpeng
iaitu pemimpin PKM sama ada hidup atau mati akan diberikan hadiah sebanyak $250,000. Seterusnya, memenangi kepercayaan orang asli. Templar berusaha untuk memenangi kepercayaan orang asli supaya mereka menyokong kerajaan dalam usaha menghapuskan komunis. Beliau telah mendirikan 14 kubu untuk mendapatkan sokongan orang asli, dan kubu ini menyediakan kemudahan barangan keperluan harian, perubatan, pendidikan dan perlindungan. Di bawah langkah seterusnya adalah memajukan perkhidmatan penerangan. Kerajaan turut memajukan perkhidmatan penerangan untuk mendapat sokongan penduduk tempatan. Jadi Jambatan Penerangan dan Perkhidmatan Radio Malaya dijadikan medium untuk menimbulkan kesedaran kepada masyarakat agar menyokong kerajaan membanteras komunis. Jabatan ini bertanggungjawab menyebarkan risalah anti-komunis kepada penduduk dan risalah kerajaan kepada komunis di dalam hutan. Dan langkah yang terakhir di bawah peran saraf adalah memperkenalkan kawasan hitam dan kawasan putih. Kerajaan memperkenalkan konsep kawasan hitam dan kawasan putih, di mana kawasan hitam ialah kawasan yang terdapat kegiatan komunis yang masih aktif dan dikenakan perintah berkurung. Manakala kawasan putih ialah kawasan yang diisytiharkan bebas daripada ancaman komunis. Sehingga tahun 1954, kerajaan mengisytiharkan Melaka, Terengganu, Kedah, Perlis dan Negeri Sembilan sebagai kawasan putih. Baiklah, kita teruskan kepada usaha kerajaan British yang terakhir, iaitu rundingan baling. Jadi bagi menamatkan ancaman komunis dan mencapai kemerdekaan, Tunku Abdul Rahman telah mengadakan pertemuan dengan pemimpin PKM di Sekolah Inggeris Baling Kedah pada 28 Disember 1955. Pertemuan tersebut melibatkan Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dengan PKM, di mana wakil Persekutuan Tanah Melayu ialah Tunku Abdul Rahman yang ditemani oleh Tan Cheng Lock dan juga David Marshall. Sementara PKM diwakili oleh Chin Peng, Chen Tian dan juga Rashid Maidin. Tunku Abdul Rahman meminta Chin Peng membubarkan PKM, meletakkan senjata dan menyerah diri. Chin Peng pula menetapkan syarat, iaitu peletakan senjata dan penyerahan diri akan dibuat seandainya kerajaan bersetuju mengakui PKM sebagai sebuah parti politik yang sah. Tunku Abdul Rahman enggan menerima syarat tersebut. Oleh hal yang demikian, rundingan tersebut telah menemui kegagalan. Seterusnya, kita masuk kepada subtopik yang terakhir, iaitu 6.4, kesan zaman darurat terhadap negara kita. Darurat memberikan kesan jangka panjang terhadap negara kita dari aspek politik dan sosial ekonomi. Peristiwa darurat ini juga mempercepat usaha ke arah rundingan kemerdekaan. Daripada aspek politik, ada 3 kesan zaman darurat. Yang pertama adalah peningkatan jumlah warga negara. Kedua, penubuhan Malayan Chinese Association. Ketiga, mempercepat kemerdekaan. Untuk peningkatan jumlah warga negara, kerajaan telah melonggarkan syarat kewarganegaraan pada tahun 1952. Seramai lebih kurang 1.2 juta orang Cina dan 180,000 orang India menjadi warga negara Persekutuan Tanah Melayu. Kelonggaran syarat ini menunjukkan pengorbanan orang Melayu terhadap kaum lain bagi mewujudkan perpaduan rakyat. Untuk penubuhan Malayan Chinese Association, darurat mendorong Sir Henry Gurney mengambil langkah menawan hati penduduk Cina ke arah penubuhan parti politik berorientasikan tempatan. Hasilnya, Tan Cheng Lock membentuk Malayan Chinese Association, iaitu MCA di Kuala Lumpur pada 27 Februari 1949.
Dan penubuhan MCA ini meyakinkan British bahawa bukan semua orang Cina menyokong komunis. MCA bersedia berganding bahu dengan kerajaan memerangi komunis. MCA membantu kerajaan dari segi kewangan dan menempatkan 500,000 orang penduduk semula ke kampung baru. Selain itu, MCA juga menjalankan kutipan derma melalui jualan loteri kebajikan dan hasil daripada jualan ini didermakan kepada penduduk di kampung baru. Seterusnya, kesan di bawah mempercepatkan kemerdekaan, kesan darurat. Jadi British sedar pihaknya tidak boleh menamatkan darurat melalui strategi ketenteraan semata-mata. Darurat menjadi faktor yang mendorong British bersedia untuk mempercepat kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Jadi penubuhan CLC meningkatkan kesedaran politik dalam kalangan pemimpin kaum bahawa mereka boleh berkongsi kepentingan dan hala tuju yang sama melalui penubuhan Parti Perikatan. Dan kemenangan Parti Perikatan dalam Pilihan Raya Umum 1955 memberikan keyakinan kepada British bahawa Persekutuan Tanah Melayu dapat menewaskan komunis melalui perpaduan penduduk yang berbilang kaum. Seterusnya, kesan darurat yang kedua adalah dari segi aspek sosio-ekonomi. Jadi, untuk aspek sosioekonomi terbagi kepada 4, iaitu yang pertama, kos perbelanjaan meningkat. Kedua, menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan kepada rakyat. Ketiga, merenggankan hubungan kaum. Dan yang keempat, meningkatkan jumlah kematian. Baik, kita lihat kepada kos perbelanjaan meningkat. Jadi, darurat menjejaskan perkembangan ekonomi dan meningkatkan kos perbelanjaan pihak British untuk menangani ancaman komunis. Anggaran purata kos darurat ialah sebanyak $250,000 hingga ke $300,000 sehari. Dengan itu, kerajaan terpaksa membelanjakan lebih $10 juta sebulan ataupun $120 juta setahun untuk membanteras ancaman komunis. Baik, untuk aspek sosioekonomi yang kedua, menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan kepada rakyat. Jadi di bawah ini, rakyat telah menghadapi penderitaan semasa zaman darurat, di mana kawasan Lombong dan Ladang telah menjadi sasaran serangan komunis, menyebabkan kegiatan ekonomi negara terjejas. Sementara itu, peniaga, pekedai, pengusaha kebun, peladang dan pelombong mengalami kesukaran kerana mereka merupakan sasaran peras ugut komunis bagi mendapatkan wang dan bekalan makanan. Penduduk juga menghadapi kesukaran untuk bergerak dan memperoleh bekalan keperluan kerana mereka mematuhi pelbagai peraturan yang dikenakan oleh kerajaan. Jatuhan bekalan makanan yang dikenakan oleh kerajaan menyebabkan mereka bergantung pada makanan seperti ubi kayu, keledek dan jagung. Aspek sosioekonomi yang ketiga, merenggankan hubungan kaum. Jadi di bawah kesan ini, rancangan penempatan semula kampung baru didominasi oleh kaum tertentu. Contohnya, kaum Cina dikumpulkan di kawasan pertempatan yang sama, manakala kaum lain di pertempatan lain. Penempatan baharu yang dilengkapi dengan prasarana biasanya berkembang menjadi bandar baharu, manakala kaum Melayu hanya tertumpu di kampung yang serba kekurangan. Dan untuk jumlah kematian meningkat di bawah aspek ini, darurat menyebabkan banyak anggota pasukan keselamatan, komunis dan orang awam terkorban. Darurat menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan kepada penduduk Persekutuan Tanah Melayu. Baiklah para pelajar semua, kita sudah sampai ke akhir bab ini. Jadi,
Akhir bab ini kita akan belajar mengenai penamatan darurat. Darurat telah menyebabkan banyak nyawa terkorban, kemusnahan harta benda dan membawa kesengsaraan kepada rakyat. Penamatan zaman darurat di seluruh negara berkuat kuasa mulai 31 Julai 1960. Dengan itu, berakhirlah zaman darurat yang berlangsung selama 12 tahun di negara kita. Baik, darurat telah meninggalkan kesan dari segi aspek politik dan sosio-ekonomi. Darurat juga menyebabkan rakyat hidup dalam penderitaan. Sahaja perkataan darurat, pasti semua negara tidak mahu perkara ini berlaku. Impaknya sangat dahsyat dan meninggalkan kesan terhadap pelbagai perkara dalam tempoh yang lama. Malaysia atau yang dikenali Tanah Melayu pada masa dahulu pernah mengisytiharkan darurat pada 19 Jun 1948. Darurat ini hampir meragut peluang Malaysia untuk mengecapi kemerdekaan. Sir Edward Gen telah mengisytiharkan darurat dan ia berterusan sehinggalah berakhir pada tahun 1960. Selama 12 tahun, pemberontakan bersenjata telah mengakibatkan keadaan huru-hara yang sangat teruk. Jadi, video kali ini kita akan melihat bagaimana tercetusnya darurat di Tanah Melayu. Teruskan menonton. Ideologi komunis tiba di Tanah Melayu pada awal tahun 1920-an lagi. Imigran Cina telah membawa buku-buku dan risalah mengenai ajaran komunis dan disebarkan di kalangan orang Cina di Tanah Melayu. Pada tahun 1927, komunis di Tanah Melayu bergerak di sebalik parti Kuomintang KMT. Selepas itu, pada tahun 1930, Parti Komunis Malaya atau PKM telah ditubuhkan ekoran perpecahan Parti Komunis Nanyang di Singapura. Sebenarnya, PKM telah menjalankan kegiatan mereka secara sulit kerana parti ini diharamkan disebabkan kelihatan anti-British. Namun, selepas kedatangan Jepun di Tanah Melayu pada tahun 1941, PKM telah mendapat tawaran membantu British untuk berperang melawan askar-askar Jepun. Ini kerana PKM telah mempunyai kekuatan dari segi jumlah ahli dan juga logistik. Selain itu juga, PKM dengan rasminya telah menubuhkan sayap bersenjata parti yang dikenali dengan nama Regimen Pertama MPAJA pada 1 Januari 1942. Kemarahan PKM. Setelah Jepun menyerah kalah, PKM telah menjadi sebuah parti yang paling tersusun organisasinya berbanding dengan parti-parti yang lain di Tanah Melayu. Kebebasan dan kelonggaran yang diberikan oleh pihak British telah mendorong pemerintah tertinggi PKM melaksanakan beberapa agenda untuk menguatkan pengaruh parti. Menjelang Jun 1948, keadaan menjadi gawat dan tegang. Kerajaan tidak mampu mengawal keadaan dengan cara biasa kerana adanya kegelisahan dan bantahan di beberapa tempat oleh masyarakat tempatan. Antara faktornya adalah dari pihak PKM sendiri dan juga masyarakat tempatan yang tidak berpuas hati terhadap British. Pengisytiharan darurat. Pada 16 Jun 1948, 3 pengurus ladang berbangsa British telah dibunuh oleh ahli PKM. Inilah peristiwa yang mencetuskan pengisytiharan darurat yang memberi kuasa kepada polis untuk menahan, memenjara dan menghukum. Akibat daripada itu, pengisytiharan pemerintahan darurat telah dibuat oleh Pesuruhjaya Tinggi British Sir Edward Gen meliputi seluruh Tanah Melayu. Pada 23 Julai 1948, British mengharapkan kembali PKM serta parti berhaluan kiri yang lain. Bermula dari sinilah PKM mula menggunakan keganasan termasuklah memusnahkan harta awam, terutamanya kebun getah dan lombong bijih timah, malah membunuh orang awam yang disyaki bersubahat dengan pihak British. Keadaan huru-hara ini telah membuatkan British mengambil langkah drastik serta beberapa strategi untuk melemahkan PKM yang bertindak ganas. Antaranya adalah: pertama, rancangan BRICS. Ia merupakan rancangan penempatan semula setingan di perkampungan baru bagi mengasingkan penduduk daripada pengaruh dan ancaman komunis. Strategi ini juga dapat menyekat bekalan makanan, memutuskan perhubungan maklumat dan ubat-ubatan kepada ahli PKM. Kedua, kad pengenalan. Pada tahun 1948, kad pengenalan mula diperkenalkan kepada semua penduduk di Tanah Melayu yang berumur 12 tahun ke atas. Ia bertujuan bagi mengesan dan menghadkan pergerakan penganas komunis. Ketiga, perang saraf.
satu kempen telah dibuat untuk menghapuskan pengandas komunis, iaitu memenangi hati dan fikiran rakyat. Antara isi kandungan kempen ini adalah mengedarkan risalah, jatuhan makanan dan ganjaran wang ringgit bagi menangkap pemimpin tertinggi PKM. Keempat, pengampunan beramai-ramai. Ia bertujuan bagi memujuk pihak komunis supaya menyerah diri. Kerajaan telah menyebarkan risalah dan pas pengampunan dalam bahasa Melayu, Cina dan Tamil. Setelah British melaksanakan pelbagai strategi ini, ia telah membawa kejayaan kepada tanah Melayu dalam menamatkan darurat. Yang di-Pertuan Agong telah mengisytiharkan berakhirnya Undang-Undang Darurat pada tahun 1960. Pada 2 Disember 1989, PKM telah menandatangani perjanjian perdamaian dengan Kerajaan Malaysia di Hat Yai, Thailand. Jadi, dengan perjanjian tersebut, perjuangan PKM untuk mendirikan sebuah kerajaan komunis di Malaysia secara rasminya telah pun berakhir. Kesimpulannya, darurat yang berlaku sepanjang tahun 1948 hingga 1960 banyak memberikan kesan buruk dari segi ekonomi, sosial dan politik di tanah Melayu. Perkara ini juga merupakan satu peristiwa besar yang hampir mengakibatkan negara ini sekali lagi tergadai di bawah pemerintahan yang zalim sebagaimana kejatuhan Empayar Melayu Melaka kerana perselisihan dalaman dan perebutan kuasa. Terima kasih kerana menonton. Baiklah pelajar semua, jom kita imbas kembali apakah subtopik penting yang perlu kita tahu dalam bab ancaman komunis dan peristiharan darurat. Pelajar fahamilah peta minda ini untuk mendapat gambaran yang menyeluruh tentang tajuk ini. Baiklah semua pelajar, di sini cikgu sediakan latihan pengukuhan untuk menguji tahap kefahaman pelajar sekalian. Anda bolehlah menjawab soalan-soalan yang telah cikgu sediakan dan semak jawapan anda melalui skema jawapan yang telah disediakan. Sekian dari saya, Cikgu Lau Siew Hong. Semoga anda semua berjaya.